طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نواصل دراستنا في الجملة الاسمية. تكلمنا عن الجملة الفعلية في الأسبوع القديم، والآن نتحدث عن الجملة الاسمية. فما هي الجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم. Jumlah ismiyah maksud dia adalah ayat ataupun sentence yang dimulakan dengan kata nama ataupun kata ganti nama. Contohnya, apa benda lah aku cakap ni kan. Kata nama adalah contohnya macam kita start dengan ustaz orang baik. Contohnya kan. Jadi ayat ini adalah jumlah ismiyah. Sebab apa? Sebab dia start dengan kata nama ustaz. Dia kelihatan kacak, contohnya lah kan, dia kelihatan kacak. Jadi dia, kita start dengan dia, itu kita start dengan kata ganti nama. Maknanya ayat ini juga dikira sebagai al-jumlah al-ismiyah. Okey, faham Jadi itu yang kita nak ceritakan hari ini. Baik, so let's say kita boleh buat ayat al-ustazu tayyib. Okey, ini adalah al-jumlah al-ismiyah. Huwa wasimun, dia handsome. Ini juga adalah jumlah ismiyah. Limadha nabda bi al-ism? Fahimtum? Okay. So there are few types tentang jumlah ismiyah. Okay. Ada yang jumlah al-ismiyah. Sebelum daripada tu kita nak cakap dulu. Apakah sesuatu apakah elemen bagi jumlah ismiyah tu? Jadi jumlah ismiyah terdiri daripada dua elemen. Yang pertama kita panggil mubtada. Contoh tulis baliklah al-ustazu apa tadi? Kita gabung ayat ni dengan ni, wasimun. Ustaz itu wasim, contohlah. Wasimun ni apa? Kacak sebenarnya. Wasim. Okey. Al-ustazu wasim. Okey, elemen yang pertama kita panggil sebagai mubtada. Dan elemen yang kedua kita panggil sebagai khabar. Okey. Ada mubtada, ada khabar. Ayat ini lengkap. Jadi bila ayat lengkap, barulah kita boleh consider dia ayat, kan? Jadi ayat ini kita namakan jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Kita namakan jumlah ismiyah sebab dimulakan dengan isim. Baik. Jadi ada beberapa beberapa cara untuk buat mubtada dan khabar ni. Yang tak semestinya mesti macam ni. Al-ustazu wasimun. Dia boleh juga buat dalam pelbagai bentuk. Tapi satu bentuk, sebelum kita pergi kepada bentuk, kita kena perasan juga mubtada dengan khabar ni sama jantinanya. Jadi kalau depan ini al-ustaz, yang ni pun wasim. So kalau kita buat al-ustazah, belakang ni pun kena jugalah, kena muannas jugalah. Jadi kita akan pakai jamil. Kita tak boleh pakai jamil, kita kena pakai jamilah. Jadi kena sama juga dia punya mubtada dan khabarnya. Yang pertama dari segi dia punya jantina dia kena sama. Yang kedua bilangan juga kena sama. Okey. Contohnya kalau dua orang dalam bahasa Arab, al-ustaz, jadikan dua orang ustaz, kita akan jadikan al-ustazani. Al-ustazani tadi apa? Wasim. Dia tak boleh wasim lah. Sebab wasim ni seorang. Ini jadikan wasimani. Wasimani. Nampak? Jadi kalau al-ustazah pula, al-ustazatu jamilatani. Okey. Nampak? Okey. Jantina sama, bilangan pun kena sama. 2 ke 3 ke, dia kena sama. Okey. Okey dah faham? Baik. Now kita nak pergi pada benda yang lebih details. Sangat yang atas tu korang semua dah tahulah kot sebab korang dah mengaji.
Jadi now kita pergi kepada bentuk-bentuk yang boleh kita buat. Selain dari ayat yang Ustaz buat tadi, al-ustazu, ustazu apa tadi? Wasimun, kan? Yang ni kita panggil mubtada, yang ni khabar. Tapi yang ni kita panggil khabar, khabarnya mufrad. Khabar yang satu. Hanya ada khabarnya hanya satu, cerita je satu. Ustaz, apa ustaz tu? Handsome, Wasim. Contohnya satu je ayat dia. Tapi boleh tak kita nak tambah lagi? Jadi kita buat al-ustazu, al-ustazu, anak dia yang handsome. Waladuhu wasimun. Okay, waladuhu wasimun. Yang ni kita panggil khabar jumlah. Kita buat ayat lain pula. Ustaz. Okey. Mubtada'nya ada ustaz. Ustaz, kenapa kau ustaz tu? Anak dia yang handsome. Dia tak handsome. Anak dia. Okey. Jadi anak dia yang handsome itu satu bentuk ayat yang lain. Tapi boleh tak kita buat macam tu? Boleh. Khabar, namanya khabar jumlah. Baik. Apa lagi? Boleh tak kita buat khabar tapi khabar jumlah. Jumlah ni pun jumlah apa? Jumlah ismiyah ni. Sebab dia start dengan walad. Walad. Okey. Walad ni anak. Dia tak start dengan kata kerja. Boleh tak kita start dengan kata kerja? Boleh. Khabar yang dimulakan dengan kata kerja. So, al-ustaz. Al-ustaz. Kenapa dengan ustaz? Al-ustazu. Ustaz. Oh, kenapa ustaz tu? Zahaba ila al-masjid. Okay, zahaba ila al-masjid adalah khabar. Khabar jumlah juga. Khabar yang berbentuk ayat. Tapi jumlah ni adalah jumlah apa ni? Ni jumlah fi'liyah. Yang ni jumlah apa tadi? Jumlah ismiyah. Nampak? Okay. Ini juga bentuk khabar. Tapi dalam bentuk jumlah fi'liyah. Okay. Apa lagi boleh kita buat? Kita juga boleh buat khabar al-ustazu, khabar yang berbentuk harf dekat belakang ni, kan? Harf. Contohnya al-ustazu, kenapa dengan ustaz tu? Fi al-fas. Ustaz ada dalam kelas. Ustaz dalam kelas. Yang ni nama dia khabar khabar yang berbentuk jar majrur ni. Jar majrur, khabar jar, atau kita panggil syibih jumlah. Okey. Khabar dalam bentuk syibih jumlah. Okey. Ada 4 bentuk khabar yang boleh kita buat selain daripada khabar mufrad tadi. Satu je kan. Ustaz, as-sayyaratu jadidatun. Itu je kan. Jadi kita boleh juga buat as-sayyaratu launuha, kan? Launuha hamra. Contohnya kan. Kereta itu warnanya merah. Jadi kita buat ayat yang baru untuk jadikan khabar kepada. Okey. Jadi ini adalah sedikit sebanyak tentang khabar ataupun mubtada jumlah ismiyah yang boleh kita pelajari di dalam pelajaran ini. Baik, sampai sini dulu kelas kita. Assalamualaikum.